Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal bin Ahmad, nombor metrik 266090. Jadi pada hari ini saya dan ahli kumpulan akan membuat pembentangan berkenaan dengan sebuah organisasi yang kami pilih, iaitu AirAsia Pengurusan Strategik. Terlebih dahulu, saya akan huraikan serba sedikit berkenaan dengan skop pembentangan pada petang ini, iaitu AirAsia Pengurusan Strategik. Yang pertamanya, kita akan membentangkan berkaitan dengan latar belakang organisasi. Yang kedua, masalah ataupun isu strategik. Yang ketiga adalah analisis. Yang keempat adalah formulasi strategi. Yang kelima, cadangan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita akan terus kepada latar belakang organisasi. AirAsia berhad mula beroperasi pada November 2004 dan kini disenaraikan di papan perdagangan utama Bursa Malaysia. Sepanjang dekad yang lalu, ia telah berkembang daripada segelintir penerbangan domestik di Malaysia kepada lebih daripada 55 destinasi yang disediakan oleh 5 hub syarikat penerbangan utama di Malaysia, iaitu Thai AirAsia, Indonesia AirAsia, Philippine AirAsia dan Japan AirAsia. AirAsia adalah sebuah penerbangan tambang rendah yang berkhidmat lebih daripada 85 bandar di seluruh benua. Sekitar 117 pesawat telah dilayan oleh AirAsia sepanjang sejarah 11 tahunnya. Dengan rangkaian yang menjangkau semua negara ASEAN, AirAsia merupakan salah satu syarikat penerbangan ASEAN yang beroperasi di negara selain Malaysia. Penerbangan jarak jauh murah di seluruh dunia adalah perniagaan utama AirAsia. Pada mulanya, AirAsia mengandalkan 2 Boeing, iaitu 737-300. 2,500 penumpang awal setahun diangkut oleh syarikat penerbangan itu, yang hanya menggaji 250 orang. Selepas 9 tahun berkhidmat, AirAsia kini bernilai kira-kira RM4 bilion dan mempunyai lebih 85 pesawat Airbus A320 dan A330 dengan pendapatan tahunan berjumlah 549 juta. Lebih daripada 130 laluan menghubungkan hub AirAsia di Singapura dengan 70 destinasi di seluruh Asia. Lebih 800 orang bekerja untuk AirAsia di Malaysia, Thailand, Indonesia, di mana syarikat penerbangan itu menerbangkan lebih 20 juta penumpang setahun. Adalah menjadi matlamat AirAsia untuk menjadi syarikat penerbangan tambang rendah utama Asia menjelang tahun 2020 dengan misi untuk menjadi syarikat terbaik untuk bekerja di mana pekerja berasa seperti sebahagian daripada keluarga besar, mewujudkan jenama ASEAN yang diiktiraf sekitar dunia untuk mencapai kos terendah supaya semua orang boleh terbang dengan AirAsia, dan yang kedua, mengekalkan produk berkualiti, menerima teknologi dan mengurangkan kos dan meningkatkan tahap perkhidmatan. Matlamat AirAsia bukanlah untuk menjadi syarikat penerbangan termurah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Muhammad Faizul bin Hanafiah, nombor metrik 266047. Saya ingin meneruskan pembentangan kawan saya, iaitu mengenai masalah atau isu strategik. Terdapat beberapa bahagian lah dalam isu-isu ini. Contohnya antara satunya adalah salah satu risiko utama e-dagang ialah hakikat bahawa ia menimbulkan kemungkinan membuat pilihan yang salah dan akibatnya biasanya besar dan pantas. Kelemahan mengendali strategi ini dan kempen pemasaran dalam penerbangan ialah mereka menyasarkan lebih sedikit pengguna yang timbul daripada capaian yang bergantung sepenuhnya pada kawasan pesawat. Kuantiti terhad brosur pada penerbangan yang lebih kosong daripada penerbangan lain akan menjadikan percubaan periklanan menjadi usang. Aktiviti dalam penerbangan seperti radio dan video akan mengeluarkan perbelanjaan yang lebih tinggi berbanding periklanan kertas pada katalog dan majalah. Bahan api bio yang diperbuat daripada tanaman yang boleh dimakan membawa bahaya meningkatkan kos makanan. Penerbangan hutan juga mungkin berlaku hasil daripada usaha untuk meningkatkan produktiviti. Setengah pelanggan mungkin keberatan untuk terus menggunakan
kapal terbang yang dikuasakan oleh biofuel penerbangan. Pesaing kos rendah mungkin meniru taktik ini, mendapat pendedahan pasaran dan mungkin mencuri bahagian pasaran jika usaha mereka lebih berjaya. Cerita media sosial daripada pelanggan yang mempunyai pengalaman buruk dengan syarikat juga akan menyukarkan syarikat untuk menanggung tekanan yang tidak menyenangkan. Assalamualaikum. Nama saya Jamaah Miti Mahat. Metrik nombor 265943. Okey. 5 daya poster. Ancaman pendatang baru. Asia harus sedar tentang potensi kemasukan baru untuk memasuki pasaran dan menepasi ancaman yang mungkin datang daripada penyertaan baru. Jetstar, Malindo Air, Firefly dan Tiger Airways adalah contoh syarikat penerbangan yang baru dan telah memasuki pasaran selepas Asia. Selain itu, kos permulaan syarikat baru juga merupakan kekuatan yang menentukan bagaimana kemasukan baru itu menjadi penghalang kepada AirAsia. Kos untuk memulakan syarikat penerbangan adalah sangat tinggi dan jika seseorang berminat untuk memulakan syarikat penerbangan, mereka akan memerlukan banyak wang. Oleh itu, Asia mempunyai kurang ancaman kepada kemasukan baru kerana kosnya sangat tinggi. Pada masa ini, terdapat kira-kira 59 syarikat penerbangan tamak rendah di seluruh dunia. Walau bagaimanapun, tidak semua mereka bersaing secara langsung dengan AirAsia. Tetapi terdapat banyak syarikat penerbangan yang bersaing dengan mereka. Bilangan pesaing yang tinggi akan meningkatkan persaingan AirAsia dan meningkatkan persaingan mereka. Bilangan pesaing tinggi akan meningkatkan persaingan AirAsia dan syarikat penerbangan lain seperti Jetstar, memperoleh lebih ramai pelanggan dan meningkatkan pendapatan mereka. Pelanggan sering mencari syarikat penerbangan yang murah dan memberikan tawaran terbaik yang membuatkan AirAsia mesti bersaing dengan syarikat penerbangan lain untuk mendapatkan pelanggan. Ini menjadikan sifat industri ini sangat berdaya saing yang memerlukan AirAsia membuat promosi dan strategi untuk sentiasa mempunyai kelebihan daya saing berbanding pesaing mereka. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanas Effendi Basmalik dari grup J Jawa Baru. Saya akan membincangkan tentang tajuk formulasi strategik syarikat AirAsia, di mana formulasi strategik ini terdapat 4 komponen, iaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman. Okey, yang pertamanya kekuatan, di mana AirAsia terkenal dengan tambahannya yang murah. Akibatnya syarikat penerbangan itu telah dapat mengekalkan kos operasinya serendah mungkin, yang mengakibatkan harga yang lebih rendah daripada lain-lain syarikat penerbangan. Okey, yang keduanya, AirAsia mendapati bahawa ramai pengguna pergi dari Taipei ke Chennai dan seterusnya ke Kuala Lumpur, Singapura dan Bangkok yang telah terbukti mahal melalui penyelidikan pelanggan. Hasilnya, syarikat penerbangan itu boleh memulakan penerbangan mingguan ke Kuala Lumpur pada harga perjalanan pergi balik yang lebih rendah. Okey, yang keduanya, kelemahan. Kelemahan di mana AirAsia ialah syarikat penerbangan tamak rendah. Syarikat penerbangan itu mesti mengekalkan kos operasinya serendah yang mungkin untuk memastikan harganya kompetitif. Apabila harga bahan api turun naik dan perbelanjaan perkhidmatan meningkat, syarikat penerbangan semakin suka untuk menggunakan kos. Ini telah mengakibatkan pendapatan berkurangan dan aliran masuk hasil berkurangan, yang berterusan kerana usaha AirAsia untuk mengekalkan status syarikat penerbangan tambah rendah mereka dengan mengekalkan harga mereka rendah dan bergantung semata-mata pada trafik untuk keuntungan mereka. Okey, yang ketiganya, peluang, di mana dasar langit terbuka ASEAN membuka kemungkinan baharu untuk pembangunan dan pengawal seliaan penerbangan am di rantau ini yang memberi manfaat kepada keseluruhan blok. Ada kemungkinan bahawa AirAsia akan bekerjasama dengan atau membentuk usaha sama ada dengan saingan untuk mengurangkan persaingan dan meningkatkan potensi pertumbuhan dan keuntungan. Rakyat Asia kelas pertengahan mampu membeli syarikat penerbangan dan terbang menggunakan syarikat penerbangan tambah murah untuk menjimatkan wang. Menurut anggaran penduduk, hasil daripada pelbagai destinasi pelancongan di Asia, organisasi ini mendapat manfaat besar semasa musim puncak pelancong.
Okey, yang terakhirnya adalah ancaman. Di mana ancaman ini terdapatnya cabaran terbesar syarikat penerbangan itu melalui kawalan kos untuk jangka panjang. Beberapa cas dan kos yang dikawal oleh kerajaan dan syarikat penerbangan boleh memberi kesan yang besar kepada keuntungan dan kestabilan organisasi. Keuntungan jangka panjang AirAsia berada dalam bahaya akibat keuntungan luar biasa organisasi itu yang telah membuka pintu kepada pesaing baru. Okey, yang aduan tentang kualiti perkhidmatan dan kemudahan syarikat boleh merosakkan kedudukan organisasi dan menjejaskan matlamatnya. Bagi syarikat penerbangan tambang rendah, mengurus kos yang berkaitan dengan perubahan harga bahan api dan penyelenggaraan adalah penting untuk memastikan keuntungan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada sahabat saya Hanasrul Effendi. Okey, nama saya Muhammad Ruishidi bin Roslan, nombor metrik 266603. Saya akan menerangkan tentang cadangan. Okey, cadangan yang pertama. Saluran jualan langsung sahaja akan menjadi strategi yang merosakkan diri untuk AirAsia. Okey, oleh itu syarikat ini telah mengembangkan sistem tempahan dalam talian elektroniknya untuk menampung pelbagai kaedah pembayaran termasuk plan pengambilan dan penyelesaian BSP dan sistem tempahan komputer CRS. Pelanggan kini boleh membuat tempahan dengan lebih mudah hasil daripada ini. Okey, cadangan yang kedua, mengekalkan imej, jenama dan EQT AirAsia dalam industri penerbangan serta mewujudkan syarikat penerbangan tambang khusus merentas isi rumah adalah penting untuk kejayaan syarikat penerbangan itu. Hanya usaha pengiklanan dan pemasaran tambahan akan dapat mencapainya. Menggunakan pemasaran dalam penerbangan, AirAsia boleh menghubungi penumpang yang pertama kali terbang dan menggalakkan mereka kembali ke syarikat penerbangan itu pada masa hadapan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang kesimpulan. Okey, kesimpulannya, AirAsia boleh terus menggunakan slogan Malaysia with Love dalam pengiklanannya. Ia akan membantu mereka menonjol dalam industri yang kompetitif. Kempen dan usaha media sosial adalah cara yang baik untuk meningkatkan kesedaran tentang jenama kerana penggunaan media sosial yang meluas pada hari ini. Okey, 58% daripada perniagaan yang telah menggunakan media sosial selama lebih daripada 3 tahun telah melaporkan peningkatan dalam jualan. Manakala 86% mengatakan mereka telah melihat peningkatan dalam pendedahan pasaran mereka. Okey, setakat ini sahaja pembentangan kumpulan kami yang telah memilih tajuk pengurusan strategi AirAsia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.